حي على الفلاح حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth. The word zakat can be defined as purification and growth. It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so. It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy. Audio Jungle.
yang dinanti oleh sesebuah pemerintah Islam di sebuah negeri ataupun negara yang akan mengelola hal ehwal kutipan dan agihan zakat serta segala yang berkaitan dengan asal zakat ataupun dalam kalimah yang lain. Kita juga boleh katakan institusi zakat juga dinilai sebagai institusi amil. Di Malaysia, ia dikenali sebagai pusat zakat ataupun lembaga zakat, atau di setengah negara Islam yang lain dikenali sebagai lembaga amil zakat. Apakah sumber yang memasukkan dana dan harta ke dalam institusi zakat? Maka di sini sumber yang dimasukkan dalam institusi zakat hakikatnya terdiri daripada dua jenis, iaitu harta khas dan harta amil. Harta khas adalah zakat harta dan juga zakat fitrah, dan harta amil terbagi kepada beberapa jenis, iaitu yang pertama harta amil seperti harta fahim, yakni rampasan setelah musuh menyerah diri, dan juga ghanimah, rampasan perang, ma'ani, dan yang berharga seperti petroleum dan juga gas. Yang kedua ialah harta percukaian seperti faraj, yakni cukai tanah, usyur perdagangan, jizyah individu, yakni cukai individu, suluh al-jizyah, cukai perlindungan, dan lain-lain, dan lain-lain bentuk cukai kerajaan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah harta kebajikan, iaitu harta wakaf, perwarisan, nazar, kafarah, denda, sedekah, zakat, jumpaan, dan lain-lain. Manakala daripada aspek masukkan sumber dana dan harta ke dalam institusi zakat, maka ia hanya tertakluk kepada harta-harta zakat seperti zakat emas, perak, pertanian, perbankan, gajian, perniagaan, pendapatan dan sebagainya, serta termasuklah juga di dalamnya pembayaran daripada zakat fitrah. Jadi siapa pula penerima atau orang yang berhak menerima manfaat zakat? Jadi seperti yang telah dijelaskan di zakat adalah hak milik negara Islam, maka seluruh rakyat di dalam negara berkenaan adalah yang menerima manfaat daripada zakat. Jadi ia bermaksud penggunaan dana zakat adalah luas dan mencakupi pelbagai manfaat dan kebajikan umum serta pembangunan kehidupan negara. Oleh itu, dana zakat boleh digunakan untuk membina masjid, dana raya, sekolah, menyelenggara keperluan kesihatan dan juga pertahanan negara. Manakala penerima ataupun golongan yang berhak pada harta zakat yang disebut sebagai mustahik ataupun asnaf zakat telah ditentukan ini dalam surah Al-Taulah ayat 60. Yang pertama, Allah sebutkan orang yang boleh menerima harta zakat ini adalah orang yang dikatakan sebagai orang kafir, miskin, amin, ini pengurus zakat, mu'alaf, saudara yang baru masuk Islam, dan juga riqab, hamba yang ditawarkan tebusan, qarimin, orang yang berhutang, fisabilillah, peperangan dan segala jenis usaha ke arah mendekatkan diri kepada Allah dan juga hidup sabilillah. Urusan zakat di Malaysia telah bermula sejak era pra-kolonial lagi. Pada ketika itu, urusan zakat belum ditakdir secara formal dan membayar zakat atau membayar zakat kepada ustaz atau guru agama yang bertindak sebagai ahli. Dan mereka akan mengagikannya kepada asnaf yang layak. Ini menunjukkan membayar zakat sangat yakin dengan ustaz dan guru agama sebagai ahli mereka pada ketika itu. Ketika zaman itu, urusan zakat diletakkan di bawah kuasa majlis agama dan adat istiadat Melayu setiap kampung. Yang zakat dilakukan oleh imam kampung dan akan diserahkan tersebut kepada kerajaan sebagai sumber kewangan kesabaran Islam. Namun kini dengan berkembang pesatnya pembangunan ekonomi, urusan zakat ini diuruskan mengikut setiap negeri-negeri tertentu. Perubahan ini bagi memastikan urusan yang lebih efisien dan tertutup. Kini terdapat 14 institusi zakat yang diiktiraf peranannya dalam mengurus segala urusan mengenai zakat di negeri masing-masing. Antaranya ialah yang pertama, Pusat Pengurusan
zakat mawid wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Institusi ini hanya melakukan kutipan manakala agihan dilakukan oleh Baitul Mawid. Yang kedua adalah lembaga zakat Selangor. Ini yang bertanggungjawab untuk mengutip dan mengalihkan. Seterusnya yang ketiga adalah pusat pendidikan kutipan zakat Pahang, iaitu bertanggungjawab untuk mengutip manakala agihan dilakukan oleh Majlis Agama Islam Pahang. Seterusnya yang keempat adalah pusat zakat Melaka. Mereka hanya mengutip manakala agihan oleh Majlis Agama Islam Melaka. Dan yang kelima adalah pusat zakat Negeri Sembilan. Juga hanya mengutip manakala agihan dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Seterusnya yang keenam adalah pusat urus zakat Pulau Pinang. Ini bertanggungjawab untuk mengutip dan mengalihkan. Seterusnya yang ketujuh ialah Jabatan Zakat Negeri Kedah, juga mengutip dan mengalihkan. Yang ke-8 adalah pusat zakat Sabah, yang hanya mengutip manakala agihan oleh Majlis Agama Islam Sabah. Dan yang ke-9 Majlis Agama Islam Negeri Johor, yang bertanggungjawab untuk mengutip dan mengalihkan. Dan yang ke-10 Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, tugasnya adalah mengutip dan mengalihkan. Dan yang ke-9 yang ke-11 adalah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak dan Ribuan. Yang ini bertanggungjawab untuk mengutip dan mengalihkan. Dan yang ke-12 adalah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan, iaitu bertanggungjawab untuk mengutip dan mengalihkan. Yang ke-13 adalah Tabung Baitul Mal Sarawak, juga bertanggungjawab untuk mengutip dan mengalihkan. Dan yang terakhir yang ke-14 adalah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perlis, yang bertanggungjawab untuk mengutip dan mengalihkan. Sekarang kita akan beralih kepada topik pengurusan dan pengajian zakat yang dilakukan oleh institusi zakat di Malaysia. Kita akan lihat satu persatu pengurusan dan pengajian zakat oleh setiap institusi zakat di Malaysia bagi tahun 2014. Menurut sumber daripada Jauhar, kutipan zakat fitrah yang mencatatkan kutipan tertinggi pada tahun 2014 adalah oleh Selangor, iaitu sebanyak RM20.5 juta. Diikuti oleh Johor 15.2 juta dan Sabah 8.6 juta, dan seterusnya Perak 8.1 juta dan Kelantan 8.1 juta. Kutipan zakat fitrah di keempat-empat negeri ini menunjukkan kestabilan. Hal ini kerana demografi penduduk di negeri tersebut antara yang tertinggi. Kutipan zakat di wilayah persekutuan sebanyak RM7.8 juta, Kedah 7.8 juta, Pahang 6.7 juta dan Terengganu 5.9 juta. Pahang dan Terengganu menunjukkan kepadatan penduduk yang rendah berbanding luasan tanah negeri tersebut. Sarawak, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan kadar kutipan zakat fitrah sekitar RM4 juta. Melaka dan Perlis mencatatkan kutipan rendah kerana saiz negeri yang kecil berbanding negeri lain. Akan tetapi, data kutipan zakat fitrah negeri Perlis tidak dinyatakan dan masih dikemas kini di dalam portal Jauhar. Statistik kutipan zakat harta pada tahun 2014.
Zakat harta seperti zakat pendapatan, perniagaan, simpanan, saham, tanaman, emas, perak dan ternakan yang dikutip sebanyak 2.5%. Selangor dan wilayah persekutuan merekodkan kutipan zakat harta masing-masing sebanyak RM561 juta dan RM530 juta. Ekonomi kedua-dua negeri ini amat maju dari segi aktiviti ekonomi jika dibandingkan dengan negeri lain. Selain kawasan tumpuan untuk mencari pekerjaan, seterusnya Johor mencatatkan kutipan zakat harta RM195 juta, diikuti Perlis 162 juta, Kelantan 125 juta, Kedah 120 juta, Terengganu 114 juta, Perak 106 juta dan seterusnya Pahang 102 juta. Negeri-negeri yang lain mencatatkan kutipan yang rendah seperti Negeri Sembilan sebanyak 84 juta, Pulau Pinang juga 84 juta, Sarawak 62 juta, Melaka 54 juta dan Sabah 44 juta. Antara penyumbang utama dalam zakat harta adalah pendapatan. Okey, kita telah mengenali kutipan zakat oleh setiap dekat di Malaysia. Sekarang ini kita akan lihat pula pengagihan yang dilakukan oleh institusi zakat di Malaysia. Agihan zakat Selangor dan wilayah persekutuan selari dengan jumlah pungutan mereka. Semakin besar pungutan, maka semakin besarlah pengagihan yang perlu dilakukan oleh institusi zakat. Agihan yang dilakukan Selangor dan wilayah persekutuan masing-masing adalah RM595 juta dan 419 juta. Manakala agihan Johor sebanyak 191 juta, diikuti Kelantan 151 juta, Perak 130 juta. Seterusnya Kedah 110 juta dan Pahang 109 juta dan Perlis 104 juta. Seterusnya takkan agihan zakat bawah daripada RM100 juta iaitu Negeri Sembilan sebanyak 97 juta, Pulau Pinang sebanyak 80 juta, Terengganu sebanyak 9 juta, Sabah sebanyak 64 juta dan seterusnya Melaka sebanyak 57 juta dan Sarawak sebanyak 40 juta. Seterusnya, mari kita mengenal pasti apakah dia peranan-peranan bagi institusi zakat di Malaysia. Yang pertama adalah lembaga zakat negeri perlu mengenal pasti golongan yang layak menerima zakat. Lebih-lebih lagi dalam penentuan fakir dan miskin untuk agihan zakat. Seperti yang kita tahu bahawa golongan fakir dan miskin ini adalah bersifat umum yang mana memerlukan penilaian dalam had kifayah bagi melayakkan golongan tersebut menerima zakat. Had kifayah di setiap negeri adalah berbeza mengikut kepada keperluan institusi zakat itu dalam menguruskan pentadbiran dan proses zakat secara lancar dan sempurna. Had kifayah adalah satu garisan kecukupan bagi seseorang individu atau sesebuah negara. Ia merujuk kepada suatu had atau keperluan asas minimum yang ditetapkan oleh lembaga zakat negeri berdasarkan kos sara hidup masa kini. Had ini juga digunakan bagi mengetahui berapakah kadar yang perlu digunakan bagi dibantu untuk menepati kecukupan perbelanjaan asasi bagi sesebuah negara. Penentuan had kifayah ini merangkumi aspek pengangkutan, pendidikan, makanan, pakaian, perubatan dan pendidikan. Penentuan had kifayah ini berubah mengikut perubahan masa dan ianya tidak statik. Pada masa akan datang, kos sara hidup akan bertambah, maka penilaian ini perlu dibuat untuk memastikan bahawa penerima agihan zakat adalah dalam kategori miskin. Seterusnya adalah kerajaan lebih menekankan bahawa setiap individu perlu mendapat pendidikan yang cukup supaya masa depan anak-anak bangsa lebih cerah. Kerana kita tahu bahawa pengistirapan dalam pendidikan lebih diperlukan
dalam mendapatkan pendapatan. Secara tidak langsung, golongan ini dapat terlibat dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, seterusnya meningkatkan pendapatan negara. Bukan hanya kuasa beli itu terletak pada golongan kaya sahaja. Seterusnya, sekiranya seseorang miskin atau seseorang yang fakir datang kepada institusi zakat untuk memohon bantuan, lembaga zakat Selangor contohnya tidak akan memberikan bantuan itu secara berkala setiap tahun, memandangkan orang itu adalah cukup sifat dan mampu bekerja. Cuma nasibnya dalam mendapatkan pekerjaan itu sahaja agak malang, mungkin kerana tidak mendapat pendidikan pada awalnya. Lembaga Zakat Selangor memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu memberikan modal perniagaan kepada orang itu, seperti alat-alat berniaga, lori dan sebagainya untuk memulakan perniagaan sehinggalah ekonomi perniagaannya stabil. Apabila keadaan ini berlaku, si miskin tadi telah mempunyai pendapatan dan mampu pula untuk menunjukkan zakat. Yang keempat adalah peranan institusi zakat adalah mengagihkan kesemua kutipan zakat yang diperoleh kepada golongan yang layak menerima zakat. Contohnya, golongan fakir, miskin, amil iaitu orang yang membuat kutipan zakat, mu'allam, orang yang berhutang dan lain-lain. Yang terakhir adalah institusi zakat perlu turun padam melihat kemiskinan yang berlaku supaya institusi zakat dapat membantu dengan secukupnya. Hal ini perlu dilakukan supaya lembaga zakat boleh menilai sejauh mana kadar kemiskinan sebuah keluarga itu agar kadar kemiskinan dapat dikurangkan seperti mana yang disarankan oleh kerajaan dalam mencapai negara maju pada masa yang akan datang.